Dia bagi fungsi F, dia bagi fungsi G, tapi tak bagi fungsi gubahan FG. Dia suruh kita cari fungsi gubahan tu. Kita dah buat, kita dah settle. Dia bagi fungsi gubahan FG, tapi salah satu daripada fungsi F atau fungsi G dia tak bagi. Dia suruh kita cari, pun kita dah buat. Kali ni, semua dia bagi. Fungsi F dia bagi, fungsi G dia bagi, fungsi gubahan FG pun dia bagi. Habis dia nak apa pula kali ni? Kali ni dia minta kita cari nilai pemala yang disembunyikan. Maknanya kata carilah nilai A ke, carilah nilai M ke. Yang penting pemala bukan pemboleh ubah. Okey, jadi itulah yang kita akan buat dalam video kali ini. Ada dua soalan. Okey. Yang pertama, fungsi-fungsi F dan G masing-masing ditakrifkan oleh Fx sama dengan 1 tolak X dan Gx sama dengan Px kuasa 2 tambah Q. Jika fungsi gubahan GF diberi oleh GF sama dengan 3x kuasa 2 tolak 6x tambah 5, cari nilai P dan nilai Q. Nampak tak? Fungsi F dia bagi, fungsi G dia bagi, fungsi gubahan GF pun dia bagi. Tapi dekat sini kita nampak selain daripada pemboleh ubah X ni, kita ada pemala P dan Q yang kita kena cari. Jadi kita buatlah. Seperti biasa, mula-mula cikgu suka apa? Cikgu suka tulis maklumat. Mula-mula dia bagi fungsi fx iaitu 1 tolak x. Lepas tu dia bagi pula fungsi gx iaitu px kuasa 2 tambah q. Dan last kali dia bagi fungsi gf iaitu 3x kuasa 2 tolak 6x tambah 5. Okey, apa nak buat? Dia bagi GFX versi dia. Kita buat GFX versi kita. Okey, kalau kita nak buat versi kita, kita akan buat yang FX dahulu. Betul tak? Sebab yang kanan dulu kita settlekan. Jadi, mula-mula sekali G ni tulis je lah. Kan? Yang fx ni apa? Fx dia bagi dah 1 tolak x. So, 1 tolak x. Betul tak? Okey, sekarang apa nak buat? Yang dalam kurungan ni, yang asalnya daripada fungsi f, sekarang dah jadi objek yang perlu dimasukkan ke dalam fungsi g. Okey, apa fungsi g kita? Fungsi g kita adalah px kuasa 2 tambah q. Yang x ni yang kita kena gantikan dengan 1 tolak x. Sebab apa? X ni mewakili objek. 1 tolak x ni kan objek. So, dia akan jadi P dalam kurungan 1 tolak x kuasa 2 tambah q. Betul tak? Px kuasa 2 tambah q. Px kuasa 2 tambah q. Cuma x tu kita dah tukarlah kepada objek 1 tolak x. Okey, dekat sini kita akan kembangkan yang 1 tolak x kuasa 2 ni kan. So, dia akan jadi P darab dengan 1 tolak x darab dengan 1 tolak x tambah q. Dekat sini, cikgu nak kembangkan yang ni dulu. Cikgu nak kembangkan yang ni dulu. Okay. So, dia akan jadi P dalam kurungan 1 tolak x tambah x kuasa 2. Ni kembang-kembang biasa je. Okey, tambah dengan q. Tengok balik betul tak cikgu buat 1 dengan 1, 1 dengan negatif x. Okey, betul. Okey, dekat sini bocok kembangkan pula yang p ni. Tapi sebelum kembangkan yang negatif x dengan negatif x ni kita boleh pemudahkan. So, kita pemudahkan dululah. So, p dalam kurungan 1 tolak 2x tambah x kuasa 2 tambah q. Okey. So, kembangkan dengan P ni. So, dia akan jadi P tolak 2Px tambah Px kuasa 2 tambah Q. Okey, dekat sini cikgu susunlah macam bentuk arm kan. So, bentuk arm kuadratik. Yang Ax kuasa 2 tambah Bx tambah C. Bentuk arm macam tu. So, dia akan jadi Px kuasa 2 tolak dengan 2px tambah p tambah q. Betul tak? Okey, dekat sini kita dah stuck dah. Cuma jangan risaulah sebab ini adalah GFX versi kita.
Dia bagi tak GFX versi dia? Dia bagi. Ini GFX, sini pun GFX. Apa yang kita buat ni kan? GFX. Okay, cikgu tulis kat sini. GFX. Cuma sebelum ni cikgu gabungkan. Betul tak? Cikgu gabungkan. Cikgu buat yang ni sama dengan 3x kuasa 2 semua tu kan. Okay, tapi kali ni kita kena guna kaedah perbandingan. Kaedah perbandingan tu maksud dia macam mana? Okay. Cikgu keluarkan yang GFX versi dia tadi. Cikgu keluarkan. Cikgu guna pen biru. Okay. GFX. Cikgu tulis balik apa yang dia bagi. Yang asal dia bagi tu kan. So, dia akan jadi 3x kuasa 2 tolak 6x tambah 5. Okay. Apa nak buat dekat sini? Kita akan gunakan kaedah perbandingan. Nak bandingkan macam mana? Kita tengok pemala bagi x kuasa 2. Mula-mula kita tengok yang tu dulu. Apa pemala bagi x kuasa 2 kita? Kalau dekat sini pemala bagi x kuasa 2 kita adalah P. Kalau dekat yang dibagi ni pula, pemala bagi x kuasa 2 kita adalah 3. Jadi makna kata nilai P kita adalah sama dengan 3. P sama dengan 3. Sebab tu tadi cikgu susun kan, supaya susun kepada bentuk am. Sebab cikgu nak samakan dengan bentuk yang dia bagi. Okay. Lepas tu memandangkan nilai P dah tahu, kamu tak tengok pemala untuk X ni pun tak apa. Okay, kalau nak tengok pun boleh, tak ada masalah. Kita buktikan betul ke P ni sama dengan 3. Okay, sekarang pemala untuk X pula. Okay, pemala untuk X. Kalau pemala untuk X, based on apa yang kita buat tadi, ianya adalah negatif 2P. Kalau ikutkan pemala untuk X, based on apa yang dia bagi, negatif 6. Betul tak? So, kita gabungkan. Dia akan jadi negatif 2P kan, sama dengan negatif 6. Okay, so P sama dengan negatif 6 bahagi negatif 2. Akan dapat 3. Sama tak apa yang kita buat ni? Sama je. Sebab tu once kita dah dapat nilai P, tak payahlah kita buat yang ni pula kan. Tapi kalau nak uji tak ada masalah. Okay. Okay, last sekali, pemala X dah buat, pemala untuk X kuasa 2 pun dah buat. Apa yang tinggal? Yang tinggal adalah kita punya C. Kan kalau ikutkan kita punya kuadratik kan ada AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Yang tak ada pun boleh ubah X tu adalah kita punya C. Jadi dekat sini, based on apa yang kita buat, kita punya C adalah P tambah Q. Manakala based on apa yang dibuat, C dia adalah positif 5. Okay, jadi kita gabungkan. Dia akan jadi P tambah Q sama dengan 5. Cuma jangan lupalah, kan P kita dah tahu dah. P kita kan sama dengan 3 kan. Tinggal je. 3 tambah Q sama dengan 5. Jadi Q sama dengan 5 tolak 3. 2 dah siap. So kita tulis balik. Jadi jawapan kita P sama dengan 3, Q sama dengan 2.